الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رب العالمين. Alhamdulillah, yang dimuliakan Tuan Pengerusi Masjid, barisan pegawai syarak, barisan EJK Masjid, barisan kepimpinan masyarakat, Datuk Datin, barisan kepimpinan agama, Ustaz, Ustazah, Haji, Hajjah, Al-Fadhil, Al-Fadhilah, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita dah masuk dalam bulan yang dipanggil bulan Safar. Bulan yang kedua dalam tahun 1441 42 dah. Kejap Allahu Akbar. Jadi yang kita bimbangkan adalah adakah iman dan amal kita semakin hari semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala atau masih sama. Orang yang beriman, yang nama itu beriman, maka dia sentiasa koreksi diri dia, sentiasa lihat tahap mana iman pada Allah dan tahap mana iman amal daripada Allah. Orang yang memikirkan iman dia pada Allah, itu adalah iman. Dia memikirkan macam mana iman dia. Ketika mana Nabi Ibrahim AS minta pada Allah SWT, tanya pada Allah, wa idh qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika mana Nabi Ibrahim AS bertanya kepada Tuhannya, iaitu Allah, kaifa tuhil mauta, ya Allah, macam mana kau hidupkan benda yang dah mati. Agak-agak macam manalah benda hidupkan mati. Maka Allah Ta'ala tanya, qala awalam tu'min, engkau tak beriman ke? Kau tak beriman ke? Maka Nabi Ibrahim kata, qala bala, beriman dah, cumanya walakin liyatma'inna qalbi. Kalau tengok dalam Sahih Bukhari, yang buat ta'liqat, yang buat catatan tu dia kata apa? Walakin liyatma'inna qalbi walakin liyazdada imani. Aku bukan tak beriman, cuma ni nak tambah iman. Lepas tu kita kena belajar iman ni. Hari-hari mau dengar kehebatan Allah, kan? Lepas tu tiap kali hari Jumaat je dia beringatkan, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ya, khatib diingatkan, aku mewasiatkan diri kamu dan diri aku sendiri dengan takwa kepada Allah. Kalau orang yang biasa dia kata, ini skrip sama, maka dia tak adalah. Tapi kalau kata, iyyakum ya bitaqwallah, ya Allah, belum lagi ada takwa. Orang yang risau ni dia panggil, itulah iman. Itulah alamat dia. Dia orang beriman ni, dia melihat dosa dia macam gunung yang akan himpak kepala dia. Tapi orang fasik, kan, orang yang fasik, dia melihat dosa dia itu hanyalah seperti lalat. Lalat hinggap, dia pun halau, alah kecil je, dosa kecil je, dosa kecil je. Tapi na'udzubillah, kelak di akhirat kelak, sebab dia mengecilkan dosa dia tu. Sebab patutnya dia bukan tengok dosa tu kecil mana, tapi dia tengok dia buat dosa dengan siapa. Waktu kita tengok kan, kena lihat kita buat dosa dengan siapa. Dengan Rabbul Jalil, Malikul Mulk, Raja segala raja. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan masalah apabila Nabi SAW telah duduk di Madinatul Munawwarah, maka Allah Subhanahu wa taala bagi ujian yang lain pula. Muka surat 234, permasalahan kaum Yahudi.
Kaum pertama kita dah tahu dia orang Madinah tapi belum lagi beriman. Kaum yang kedua iaitu orang yang dipanggil golongan Abdullah bin Ubay bin Salul, yang mana dia merasa tergugat apabila kedudukannya diambil. Dulu mereka dah menyerahkan urusan supaya dia menjadi ketua. Tengok-tengok dah orang luar datang, dia jadi ketua pula. Siap nak ke depan sangat, nampak nak lawan. Dia pun menjadi bara dalam serkam, gunting dalam lipatan. Dia panggil yang digelar dengan munafik. Yang ketiga yang ada di Madinah adalah kaum Yahudi yang telah masuk ke Hijaz pada zaman penguasaan Asyuria dan Rom. Jadi zaman Rom ni dia jajahan dia besar lah. Sampai Tunisia, sampai Afrika sana. Ni jajahan Rom. Itali, yang Itali lah yang kita tengok ada Colosseum tu. Tu semua binaan-binaan mereka. Daripada atas Eropah tu dia pusing ke bawah. Yang kita dengar Aljabreta daripada Morocco, Algeria dia masuk. Semua ni yang bawah-bawah ni semua dia dah masuk. Sebagaimana yang saya telah terangkan sebelum ini, mereka adalah berasal daripada bangsa Ibrani. Namun begitu setelah mengangsingkan diri ke Hijaz, mereka diwarnai oleh budaya Arab dalam hal pakaiannya, bahasanya dan peradaban. Hinggalah pada nama kabilah mereka menggunakan nama bahasa Arab. Pasal Yahudi ni ada bahasa Ibrani. Kalau kita tengok cerita, kalau tengoklah kan orang tua ni tak biasa tengok, dia ada cerita apa tu, Transformers, tulisannya tu. Okey. Tulisan tu kalau kita pergi dekat Ethiopia, tulisan tu ada. Kan kata pandai ya Michael Bay, dia reka tulisan tu. Pengarah dia lah. Dia tulisan ni kalau kita tengok, saya turun kat Ethiopia kan, memang tulisan ni macam tu. Kita pun kata ni tulisan Transformers ni. Bukan tulisan Transformers, tulisan orang Ethiopia memang macam tu bahasa dia. Ke garis petak lah, kan, oval lah, ada triangle lah, ada bulat-bulat lah. Kita pun tak faham apa dia punya bahasa. Masya Allah. Tu asal. Bila duduk dekat Arab, dekat tanah Hijaz ni, kawasan Iran, Syria, mereka didominasi bahasa, pakaian, peradaban. Betul, kalau kita pergi Afrika, kalau orang Yahudi Afrika, muka pun sama, cakap pun sama, pakaian pun hampir sama. Antara bangsa Yahudi dan bangsa Arab pernah terjadi ikatan perkahwinan dan peleburan budaya. Budaya dia dah campur habis. Hanya Yahudi saja tetap mempertahankan kefanatikan kebangsaan sehingga mereka sama sekali tidak mahu bergabung dengan bangsa Arab. Dia panggil apa tu? Ta'assub, fanatism. Bahkan mereka tetap bangga menjadi bangsa Israel ataupun Yahudi. Mereka memandang rendah bangsa Arab dengan penghinaan yang sangat melampau sehingga menamai sebagai ummiyun, iaitu makhluk yang liar, yang naif, yang dhaif, yang lemah, menjijikkan dan juga mundur ke belakang, tidak ada tamadun. Mereka memandang bahawa harta bangsa Arab adalah habuan bagi mereka sehingga mereka boleh makan semahu mereka. Qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Dalam surah Ali Imran mereka iaitu orang Yahudi berkata, tidak ada dosa bagi kami atas orang ummiyin. Kami nak buat apa? Suka hati kami. Jadi doktrin ni, racun ni telah masuk. Yang kita dengar Hitler tu. Dia ingat dia ni bangsa yang terkedepan. Dia disebabkan Darwinism. Kalau kita boleh tengok baca buku dia, kan. Konsep ataupun fahaman Darwinism ni, orang yang mengalami revolusi yang awal boleh menindas orang yang lambat revolusi dia. Dia pun ukur hidung dia. Orang Jerman dia ada lebih sikit hidung dia, naik ada atas sikit. Kan lebih tu dia cakap. Mentang-mentang Melayu ni benyek semua.
Kan semua kan pesek. Dia telah bunuh orang lain atas fahaman yang salah itu. Mereka tidak terlalu berhasrat untuk mengembangkan agama mereka, kerana agama mereka tidak lebih daripada ramalan. Ramalan bintang, tengok bintang, sihir, hembusan tali dan juga mantra. Tengok cerita-cerita orang-orang sana ni, itulah kebiasaan mereka, baca mantra. Oleh kerana itu mereka memandang diri mereka sebagai pemilik ilmu, pemilik keutamaan, orang yang paling utama, orang yang paling terkedepan dan kepimpinan rohani yang dipanggil rahib. Lebih maju dalam kerohanian, spiritual. Bangsa Yahudi mahir dalam urusan mencari wang. Saya sebut sebelum ni, didominasi mereka dengan orang Madinah ni. Perniagaan mereka didominasi oleh orang Yahudi. Dan produktiviti, mereka mengendalikan pasar perdagangan biji-bijian, perdagangan kurma, arak dan pakaian. Untuk pakaian biji-bijian dan arak, mereka import, mustaurid, import daripada luar. Sementara kurma mereka hasilkan sendiri. Sebab kurma memang ada kat Madinah lah. Kita tengok kalau antara tentative program dekat Madinah ni, habis je ziarah dalam, kita pun ziarah luar. Ziarah luar tu apa? Ladang kurma. Sampai ladang kurma, kita tengok semua bangla. Mari abang, mari haji, mari Nilofa, dia sebut kan. Kan. Kita kata mana Pak Arab ni? Tak ada Pak Arab. Pak Arab tu duduk rumah, goyang kaki. Insya-Allah. Mereka juga mempunyai beberapa pekerjaan yang lain. Mereka memberi pinjaman kepada rakyat Arab. Ini pun dalam riwayat banyak. Macam mana Nabi kan, bila nak ada orang datang minta, kalaulah dah tak ada sangat, Nabi akan suruh Bilal untuk pergi berhutang dengan Yahudi. Lalu mengambil manfaat riba, bagi duit, tapi dia punya bunga dia bukan main tinggi, yang berlipat kali ganda. Sebab tu orang kata kalau harga Yahudi bukan main harga mahal. Tu yang harga Yahudi tu memang dia punya adat macam tu. Tidak berhenti sampai di situ sahaja, mereka juga merosakkan ekonomi dengan sistem riba. Allah Ta'ala sebut dalam surah Baqarah juzuk 3, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Mereka kata sama, jual beli dengan riba ni sama. Sedangkan Allah kata wa ahallallahu al-bai'a, yang Allah halalkan jual beli, transaksi yang sah. Saya beli, saya jual. Kan kalau barang baik, maka harga dia sepadan dengan barang. Kalau barang tu buruk, harga dia sepadan dengan barang. Tapi mereka samakan, jual beli dengan riba sama. Allah Ta'ala kata Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Kan? Tidak berhenti sampai di situ, mereka juga merosakkan ekonomi dengan sistem riba. Mereka menghulurkan dana pinjaman kepada para ketua dan pemimpin Arab, sehingga kan para pembesar Arab itu mendapat pujian daripada para penyair dan dapat bersukaria di hadapan manusia selepas menghambur-hamburkan wang tanpa ada manfaat. Allahu Akbar. Selepas itu mereka datang menagih, dan jika para pembesar Arab itu tidak sanggup membayar, tak ada nak bayar, tak larat nak bayar, mereka mengambil tanah, kebun para pembesar Arab itu sebagai barang jaminan. Macam sama strategi dia, macam orang Cina kita. Macam-macam lah. Bagi hutang tak apa haji, tak ada masalah. Ada tanah kah? Bolehlah, kasih pajak lah, selamat tanah kita. Seterusnya, tidak perlu menunggu lebih dari beberapa tahun, barang jaminan itu telah menjadi milik mereka. Bila lepas je PKP lega sikit, ramai bersusun dekat kedai pajak gadai kan. Sebab tu kita ada inisiatif lain, Ar-Rahnu, walaupun dia ada mahal sikit, tapi kurang-kurangnya Ar-Rahnu itu gadaian. Ar-Rahnu ni bahasa Arab lah, nampak Islamik lah.
dan sistemnya alhamdulillah Islamik. Kita pun pergi gadai walaupun simpan upah simpannya ada mahal sedikit, tapi kita ikut syariat, masya-Allah. Kita terpulang pada kita lah. Dia dah ada option kan, ada pilihan. Macam bank lah, dia ada bank konvensional, ada bank perbankan Islam. Jadi terpulang pada kita, dan kita ni tolong tolong supaya kita memilih yang lebih halal. Kita kerja halal, kerja keberkatan, bukan kerja banyak tapi tidak ada berkat. Bangsa Yahudi ini dikenali dengan gemar berkhianat, pandai merancang rancangan yang busuk, bersifat sombong lagi bermoral buruk. Memang akhlak teruk. Mereka sering menghembuskan angin permusuhan dan kebencian antara kabilah-kabilah Arab yang berjiran dengan mereka. Itu sama ni, strategi dia sama. Mereka memprovokasi, dia provok pula sebahagiannya terhadap sebahagian yang lain melalui kelicikan tersembunyi yang tidak disedari oleh kabilah-kabilah tersebut. Dia jadi batu api. Jadi batu api. Sebelah sana arang, sebelah sini arang. Dia pun jadi batu api tengah. Gesek, terbakar, meletup, gaduh. Sehingga kan kabilah-kabilah tersebut terjerumus dalam peperangan yang tidak berkesudahan, yang terus diwariskan daripada satu generasi ke satu generasi. Dia tak tahu. Macam Aus dan Khazraj, tak tahu. Orang Ansar Madinah ni, dia tak tahu apa punca. Gaduh, keturunan pertama, generasi kedua, sampai dalam kitab Abu Hasan Al-Nawawi kata 7 generasi. Tak tahu apa sebab. Tak tahu apa sebab. Corong-corong fitnah Yahudi tidak henti-henti membarakan kembali api permusuhan itu setiap kali mereka melihatnya mula berkurangan dan padam. Bila nak padam, tambah lagi kayu api, tambah lagi batu api. Setelah melakukan provokasi, mereka akan duduk diam sambil melihat kehancuran yang menimpa kabilah-kabilah Arab. Macam orang selain non-Muslim, dia tengok orang Melayu bercakar-cakaran. Kata-kata padan muka, mula dah. Dia cakar dah. Bila orang dah tahu, dah orang sebelah sana tak nak mula. Patutnya kita dah tahu dah macam tu, patutnya kita bergabung lah. Itu kalau kita bincang sosiopolitiknya. Saya ni tak berapa ni lah kan. Orang kata tak berapa arif pun. Tapi kita melihat satu sudut, apakah kebaikan yang kita boleh hasilkan. Walaupun memang kita panggil keburukan tu dia tetap ada, dia pro dan kontra. Tapi sekurang-kurang kita ada usaha macam mana nak memulihkan kesedaran balik. Orang-orang muda kita dia paling terkesan. Negara kita ni dia kacau bukannya orang tua, orang muda. Orang muda ni dia semangat dia lain. Dia orang muda ni dicampakkan, dijanjikan, digembur-gemburkan dengan janji-janji yang manis. Sekali tak ada. Melalui projek provokasi itu, bangsa bangsa Yahudi memang menyediakan pinjaman-pinjaman berat dengan sistem riba, sehingga bangsa Arab tidak dapat mengurangi aktiviti perang lantaran sulitnya beban nafkah yang mesti dipikul. Nak beli bersenjata dah tak ada. Mereka melalui projek provokasi ini, bangsa Yahudi mendapat 2 manfaat sekaligus. 1 batu, 2 burung. Pertama, mereka dapat menjaga kewujudan keyahudian mereka, kekal Yahudi di kalangan Arab. Yang kedua, mereka dapat terus mengeluarkan pinjaman di pasar riba untuk mendapatkan bayaran yang berlipat kali ganda. Nak beli alat perang, tak ada duit, mainlah pinjam. Pinjam 10 dapat 10, tapi nak bayarnya berpeluh-peluh. Pinjam 10 dapat 10 memanglah betul, tapi bayarnya berpeluh-peluh. Sehingga mereka dapat menghimpun kekayaan yang melempah ruah. Di Yasrib, Yahudi terbagi menjadi 3 kabilah yang terkenal. Pertama, Bani Qainuqa, yang merupakan sekutu Khazraj. Dia dulunya adalah kafil ataupun yang membantu. Dia ada Aus dan Khazraj.
Jadi dia dulu bantu, dia panggil kabilah Khazraj, dan tinggal di dalam Madinah. Yang kedua Bani Nadir, yang ketiga Bani Quraizah. Tiga ni antara kabilah yang besar. Itu tadilah patutnya nama dia bukan nama Yahudi, bukan nama Arab, tapi dia dah terkesan sehingga nama dia pun nama Arab. Dua kabilah yang disebutkan terakhir adalah sekutu Aus, Bani Nadir dan Bani Quraizah, yang tinggal di pinggiran Madinah. Ni semua duduk di tepi bandar. Duduk dalam bandar ni orang Bani Qainuqa. Kabilah-kabilah inilah yang terus-menerus menghembuskan angin peperangan antara Aus dan Khazraj sejak masa dulu lagi. Bahkan kabilah-kabilah ini mengambil bahagian dalam perang Bu'as dengan membela sekutu masing-masing. Perang orang Islam, tapi dalam masa yang sama jaga. Kan? Ni yang berlakulah dalam senario kita punya politik macam tu. Nampak macam bantu, dalam masa sama bina yang lain. Dalam masa yang sama. Secara realitinya sangat mudah difahami bahawa Yahudi tidak mungkin memandang Islam kecuali dengan pandangan benci dan dengki, dengan pandangan hasad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berasal daripada bangsa mereka, sehingga dijangka akan dapat mengusik semangat kefanatikan kebangsaan mereka yang telah lama menguasai jiwa dan akal mereka. Kemudian dakwah Islam tidak lain adalah dakwah yang penuh kemaslahatan, penuh dengan kebaikan, yang dapat menyatukan semua hati yang sebelum ini, yang dahulunya bercerai-berai, serta memadamkan api permusuhan dan kebencian. Dakwah Islam menyeru manusia untuk berkomitmen terhadap amanah, untuk mengambil berat terhadap amanah dalam segala urusan, serta konsisten serta istiqamah untuk selalu memakan makanan yang halal daripada harta yang baik. Daripada pergaduhan pemusuhan dah jadi satu, daripada makan harta riba dah tinggal riba. Itu artinya kabilah-kabilah Arab di Yathrib akan bersatu hati setelah bermusuhan. Ketika itulah kabilah-kabilah tersebut akan melepaskan diri daripada cengkaman Yahudi. Jika begitu, aktiviti perdagangan mereka akan gagal. Mereka tidak dapat lagi memperolehi harta riba yang merupakan lambang kekayaan mereka. Bila orang Madinah dah tak cakna orang Yahudi, dia kata siapa nak ambil riba dengan kita ni? Dah tak ada dah. Bahkan ada kemungkinan kabilah-kabilah itu tergugat, lalu membuat perhitungan atas harta-harta yang pernah diambil oleh Yahudi dengan cara riba. Sehinggalah kabilah-kabilah tersebut akan menuntut agar tanah mereka yang dahulu diberikan kepada Yahudi melalui jerat riba dikembalikan. Macam mana tu nak ambil balik tu? Yahudi memperhitungkan semua kemungkinan di atas. Semua kemungkinan-kemungkinan itu mereka telah agak. Mereka dah dapat agak sejak mereka tahu bahawa dakwah Islam mula berjalan stabil di Yathrib. Dengan yang mula-mula sebelum ni, perjanjian Aqabah yang kedua. Lepas tu Nabi masuk Madinah, orang-orang Madinah sambut. Dia kata, oh tak boleh jadi ni, kita nanti dah tak ada untung. Kan, yang kita dulu api-apikan permusuhan dah nampak baik. Tengok elok je sambut Nabi ni sama-sama. Dia dah nampak. Lepas tu orang Yahudi ni dia panggil ahli kitab, bijak. Dia dah boleh nampak dah gambaran dia. Maka mereka menyimpan rasa permusuhan paling keras terhadap Islam. Tak zahirkan. Kan? Kekal Yahudi tapi tak zahirkan. Begitu juga terhadap Rasulullah. Sejak baginda masuk ke Yathrib, walaupun begitu mereka tidak mahu mengambil risiko. Sama tindakan macam geng Abdullah bin Ubay bin Salul tadi. Sehingga mereka tidak berani menampakkan permusuhan tersebut kecuali setelah cukup waktunya. Kita akan tengok nanti macam mana peperangan Ahzab berlaku. Hal itu kelihatan jelas dalam riwayat yang diwawakan oleh Ibnu Ishaq daripada Ummul Mukminin Safiyah radhiyallahu taala anha. Ibnu Ishaq rahimahullah mengatakan, aku menerima hadis ini daripada Safiyah binti Huyai.
binti Akhtab bahawasanya dia berkata, ni Sofia binti Huyai. Kita tengok siapa dia Sofia binti Huyai. Aku adalah anak yang paling dicintai oleh ayahku dan juga paling dicintai oleh bapa saudaraku, iaitu Abu Yasir. Jadi orang Yahudi ni nama pun dah nama Arab juga. Tidaklah aku menghampiri mereka berdua ketika mereka sedang membawa anak mereka yang lain, melainkan mereka pasti menggendongku. Nampak aja Sofia terus angkat. Anak dia tu tinggal. Sofia meneruskan lagi, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Madinah dan telah singgah di Quba, yang kita cerita Nabi duduk mana sampai Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, 4 hari buat Masjid Quba, baru Nabi masuk bandar Madinah dan sembahyang Jumaat di sebelah sikit tu Masjid Jumaat. Okay. Maka dia kata, tatkala Rasulullah mendatangi Madinah dan singgah di Quba untuk menemui Bani Amr bin Auf, ayahku Huyai bin Akhtab dan bapa saudaraku adik-beradik dengan Huyai ni, iaitu Abu Yasir bin Akhtab, mendatangi baginda ketika hari masih gelap, iaitu fajar belum menyingsing. Subuh hari datang. Subuh-subuh. Mereka belum kembali melainkan ketika matahari terbenam. Mereka datang dalam keadaan keletihan malas, keletihan lesu dan berjalan sangat lambat. Ku sambut mereka dengan senyuman seperti biasa, namun demi Allah, tidak ada seorang pun daripada mereka yang mahu menoleh kepadaku. Kelihatan ada mendung kesedihan pada mereka berdua. Biasanya kalau aku ada, dia terus sambut. Ni bila aku sambut, dua-dua tak larat. Apa hal ni? Sofiyah meneruskan, ku dengar bapa saudaraku Abu Yasir bertanya kepada ayahku, Huyai bin Akhtab. Maka Huyai bin Akhtab kata, apakah dia orangnya? Apakah dia orangnya, wahai Huyai? Apakah dia orangnya? Ayahku menjawab, ya, demi Allah. Bapa saudaraku Abu Yasir bertanya lagi, apakah kamu betul-betul tahu dan yakin? Ayahku menjawab, ya. Bapa saudaraku bertanya lagi, bagaimanakah tindakanmu? Apa reaksimu terhadapnya? Ayahku menjawab, demi Allah, aku akan memusuhinya pada sisa-sisa umurku ini. Maknanya sepanjang hidup, selagi umur di kandung badan, aku akan memusuhi Muhammad. Hal itu diperkuat pula oleh riwayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah tentang keislaman Abdullah bin Salam, pendeta Yahudi. Dia adalah seorang pendeta yang lulus akademi kependetaan dari di Yahudi. Dia ni memang graduate dia adalah jadi pendeta. Jadi apa panggil jadi pop. Ketika dia dengar khabar tentang kedatangan Rasulullah di Madinah, tepatnya di kampung Bani Najjar, dia terus menemui baginda dengan tergesa-gesa. Mana dia dah dapat tahu tanda dalam kitab sebut macam ni. Dia pun terus lalu mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak diketahui kecuali oleh seorang Nabi. Soalan tu memang tak ada dekat orang lain. Kalau ada soal tu Nabi je boleh jawab. Dia pun tanya. Setelah dia mendapat jawapan daripada Rasulullah atas pertanyaan-pertanyaan tadi, tanya jawab. Dia terus beriman kepada baginda pada waktu itu juga. Sebab yang boleh jawab tu Nabi je. Orang biasa memang tak boleh jawab. Selepas itu dia memberitahu kepada Rasulullah, sesungguhnya Yahudi adalah kaum yang banyak berdusta. Semua kitab-kitab dia tu semua dia buat penyelewengan. Sebab tu sampai ada 39 jilid, 39 juzuk yang saya cerita sebelum ni. Kan? Habis dia seleweng. Jika mereka mengetahui keislamanku sebelum engkau bertanya kepada mereka, maka mereka akan mendustakanku di hadapanmu. Rasulullah SAW pun mengutuskan orang untuk mengundang orang Yahudi. Maka datanglah beberapa orang Yahudi. Sebelum itu Abdullah bin Salam terlebih dahulu masuk ke dalam rumah. Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, orang seperti apakah Abdullah bin Salam di tengah-tengah kamu? Maknanya dia ni apa kedudukan Abdullah bin Salam di kalangan Yahudi ni, apa kedudukan dia?
Sebab Abdullah bin Salam kata dah, ini kalau dia orang tahu ni mesti dia orang tak percaya. Mesti dia akan dustakan aku. Dia kata, ya ke ni Abdullah bin Salam masuk Islam? Kau kan pendeta. Kan? Macam kita tak percayalah, ya ke ustaz ni? Kan? Tu tak, kan ustaz tu. Kan dia kan kadang-kadang ada kes kita ni ustaz-ustaz yang dia apa ni, kita panggil ustaz selebriti lah. Kan? Tiba-tiba dia pun cerai. Kita kata, ustaz pun cerai lah. Dek, kan, cik, abang, kakak, dia pun manusia. Kan, bukan dia robot kan, tak ada perasaan. Dia manusia, dia walaupun ustaz, dia pun manusia juga. Jadi dah berlaku lah juga. Masya Allah. Maka Nabi tanya, apa kedudukan Abdullah Salam ni? Kamu macam mana, respect ke macam mana ke? Mereka jawab, dialah orang yang paling handal, yang paling pandai antara kami, dan anak daripada orang yang paling pandai antara kami. Mana keturunannya dia bagus, bapa dia bagus, atuk dia bagus. Dia orang yang paling terpilih antara kami, dan anak daripada orang yang paling terpilih antara kami. Bukan main up lagi. Dia nak tengok macam mana dusta tak dusta orang Yahudi ni. Tengok dia kata. Dalam riwayat lain dilafazkan, dia pemimpin kami, ketua pendeta, dan anak daripada pemimpin kami. Dalam riwayat lain lagi dilafazkan, dia adalah orang yang terbaik antara kami, dan anak daripada orang yang terbaik antara kami. Dia orang yang paling utama antara kami, yang paling afdal, dan anak daripada orang yang paling utama antara kami. Bukan main sanjung. Rasulullah SAW kemudian bertanya lagi, apakah pendapat kamu jika Abdullah bin Salam memeluk Islam? Mereka menjawab, Allah pasti melindunginya daripada itu. Dia kata, mustahil lah, kan? Allah tak akan suruh dia masuk Islam. Allah akan selamatkan dia, dikekal Yahudi. Macam tu. Mereka mengatakan perkara itu sebanyak 2 atau 3 kali, berdasarkan riwayat-riwayat tadi tu. Ada 3 riwayat tadi kan? Dia kata tak ada, a'adallahu min, Allah akan selamatkan dia. Mustahil dia boleh masuk Islam. Mesti dia kekal dia Yahudi. Maka tiba-tiba Abdullah keluar menemui mereka. Tengah-tengah cakap ni, Abdullah pun keluar kan. Kalau kita bilik imam keluar dari bilik imam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah Rasulullah. Pada saat itu juga terus orang Yahudi berkata, dialah orang yang paling jahat. Kan tadi nawak orang kata nawak, lebong Terengganu ni kau. Kuat kan, bohong lah. Kan tadi bukan main up kan. Tiba-tiba bila masuk terus dia kata, dialah orang paling jahat, dan anak daripada orang yang paling jahat antara kami. Dengan bapa-bapa sekali kena. Selepas itu mereka mencaci maki Abdullah bin Salam. Seperti yang tadi lah, dah menjadi adat orang Yahudi ini. Mereka punya bermoral yang rosak. Tidak ada moral langsung. Dalam lafaz lain, pernyataan Abdullah bin Salam berbunyi, hai orang Yahudi, takutlah kamu kepada Allah. Ittaqullah, demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Sesungguhnya kamu telah tahu bahawa Dia Rasulullah. Kamu semua tahu, dalam kitab kamu dah sebut. Dan bahawasanya Dia datang dengan sebuah kebenaran. Mereka berkata, kamu dusta. Tahap orang alim dia pun selamba, dia kata, engkau dusta. Inilah pengalaman pertama yang diperolehi oleh Rasulullah daripada orang Yahudi. Jelas tampak, orang panggil jelas lagi bersuluh. Memang mereka ni suka suka berdusta. Ia terjadi pada hari pertama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Madinah. Tentangan dari luar. Jadi 3 tadi kita dah selesai bincang. Macam mana sosio kemasyarakatan yang ada di dalam Madinatul Munawwarah, yang belum ditukar lagi dengan Yasrib. 3 orang tadi
orang Yahudinya dan juga orang munafik dan juga orang Madinah yang masih kufur lagi. Itu semua adalah permasalahan yang berasal dari dalam Madinah. Adapun yang berasal dari luar, jadi serangan tu dia daripada dua arah. Pertama, serangan dari dalam. Yang kedua, serangan dari luar. Manusia yang paling memusuhi Islam ialah orang Quraisy. Dia tak puas hati juga. Dah pindah kan? Tak puas hati. Sejak 10 tahun lepas, ketika orang Islam masih berada di bawah pemerintahan mereka, mereka telah mengusahakan segala teknik ancaman dengan pelbagai cara sehingga sanggup memboikot. Yang kita panggil tu permulawan di lembah Abi Talib. Tahun 6 kenabian sehinggalah tahun 9 kenabian. 3 tahun. Kita 3 bulan je kena PKP iaitu dah gelisah. Dah tak tahu nak buat apa. Dulu tengok orang rumah selera. Ni tengok orang rumah mula hilang selera dah. Dah tak tahu apa nak tengok. Tak boleh dah. Nak kena keluar agak. Kan? Nak kena rentas juga depan IPD tu. Tak boleh. Nak juga. Padahal tak biasa pun pergi sana tu. Pergi family store je. Nak juga pergi Maidin. Abang boleh kata tak boleh. Sana ada family store kan? Ada. Pergi sana. Patah apa nak akalkan ni. Dia akalkan ni abang polis tu. Kan? Nak juga lepas. Allah Akbar. Ini 3 tahun. Allah Akbar. Mereka sengaja menimpakan siksaan, kesengsaraan kepada orang Islam. Mereka juga melancarkan perang mental. Penindasan mentaliti. Memang yang kawan-kawan kita kena duduk dekat panggil Alu Gajah tu. Yang kena kuarantin satu bilik seorang. Sebab dia negeri lain, lain negeri, lain dia punya cara kuarantin dia. Mana masa tu mula-mula kan tak selaras. Dekat Johor satu bilik 6 orang, dekat macam-macam tempat lah. Jadi kawan-kawan kita ni ada. Dia kata mental this, makan sedap tapi duduk sorang-sorang rupanya mental. Tahu pun kan. Dulu bukan main belagak lagi nak kahwin 2. Bila duduk sorang main mental dia. Macam-macam hal. Allahu Akbar. Mereka juga melancarkan perang mental. Kan? Dia main psycho pula kat situ. Yang meletihkan terhadap orang Islam disertai dengan propaganda yang terancang mantang. Nampak lagi dia punya kejahatan mereka. Ketika mana orang Islam berhijrah ke Madinah, Quraisy mula mengambil alih tanah tinggal, mengambil alih rumah dan harta mereka, serta memisahkan mereka daripada isteri dan anak-anak mereka. Yang kita cerita sebelum ni, Abu Salamah dia terpisah daripada Ummu Salamah. Selepas beberapa bulan baru pergi. Orang Quraisy menahan dan menyeksa mereka yang tidak berkemampuan untuk hijrah. Orang-orang yang lemah, hamba, semua kena seksa dekat Mekah. Quraisy tidak berhenti sampai di situ. Tak cukup. Mereka juga berkomplot pula dengan pihak lain untuk menyerang dan membunuh Rasulullah. Jahat betul. Mereka melancarkan muslihat untuk menghapuskan dakwah tersebut. Mereka berusaha sebaik-baiknya untuk menjayakan muslihat itu. Macam-macam muslihat buat. Ketika orang Islam pergi menyelamatkan diri, sehinggalah 500 km daripada Mekah, orang Quraisy memanfaatkan pengaruh politiknya sebagai pusat urusan duniawi dan pengatur urusan keagamaan di tengah-tengah bangsa Arab, lantaran mereka tinggal di tanah haram sekaligus menjadi jiran dan pengurus Kaabah. Maka mereka mula menghasut orang musyrikin semenandung Arab lain untuk memusuhi penduduk Madinah. Dia kata tengok, macam orang ni dia orang dah jadi pelarian. Sedap tu bahasa dia. Mereka dah jadi pelarian padahal berhijrah dengan perintah Allah. Jadi kita kena musuh mereka. Hinggalah inflasi berlaku di Madinah. Kita dulu ada kan kempen inflasi sifar tu. Barang-barang yang masuk sangat sedikit. Bila sedikit, jadi barang mahal. Padahal jumlah pendatang yang mencari perlindungan dari hari ke hari semakin bertambah. Suasana perang berterusan antara penduduk Mekah yang zalim
dengan umat Islam di tanah airnya yang baru. Hal ini tentunya membebankan dosa permusuhan kepada umat Islam. Telah selayaknya umat Islam mengambil alih harta para penzalim sebagai balasan kerana terampasnya harta mereka. Selain itu, selayaknya orang Islam juga memberi pengajaran kepada para penzalim sebagaimana dahulu para penzalim menyiksa mereka. Sepatutnya juga orang Islam mengheret para penzalim untuk menjalani hidup yang merana sebagaimana dahulu para penzalim tersebut membuat mereka merana. Sepatutnya para penzalim itu menyerahkan satu takaran harta yang dulu dirampas daripada orang-orang Islam. Tujuan akhirnya adalah agar para penzalim tidak dapat sedikit jalan pun untuk memusnahkan orang Islam dan menyekat perkembangannya. Jadi penulis dia menyebut apakah tindakan yang layak sepatutnya dilakukan oleh orang berhijrah ke Madinah ini terhadap orang kafir musyrikin Mekah. Dengan kedegilan, dengan kejahatan, dengan rancangan jahat yang berterusan, sepatutnya mereka dibalasi. Jadi Allah jualah tempat bergantung, Allah jualah sebenar-benarnya perancangan Allah lah yang lebih baik. Maka yang berlaku nanti 10 tahun, maknanya 13 tahun, 10 tahun Allah buat peperangan demi peperangan, nak lihat bagaimana Islam itu berkembang sehingga Mekah dan Madinah menjadi tanah haram. Ada panggil haramain, dua tanah haram. Haram orang Mekah masuk ke innamal musyrikuna najasun, hanya saja orang musyrikin itu adalah najis. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da hadha, maka mereka tidak boleh hampir sedikit pun ke Masjidil Haram selepas tahun ini, iaitu tahun hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hajjatul Wada', tahun ke-10 Hijrah. Wallahu taala alam. Semoga ada baiknya daripada perkongsian hari ini dan buruknya itu kita jadikan sempadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد الأمي الحاشمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. Ya Allah, kami berlindung daripadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha', daripada hati yang tidak pernah khusyuk, wa min nafsin la tashba', daripada jiwa yang tak pernah kenyang, wa min du'ain la yusma', daripada doa yang tidak diterima. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.